Halo semua, untuk video ini kami akan membentangkan tajuk 7 Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia bagi Kumpulan G. Subjek KPF 4013 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Ahli kumpulan terdiri daripada Wayuni binti Muhammad Yunus, Lim Fui, Nevi Bita dan Kasniawati binti Surabi. Video pembentangan ini merangkumi 3 kandungan. Yang pertama adalah perbincangan yang berfokus kepada RMK 1 hinggalah RMK ke-12 yang mencakupi pelan pendidikan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Kandungan kedua adalah meneliti pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dan kandungan ketiga adalah berfokus kepada 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama sekali kita melihat kepada falsafah pendidikan. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Visi KPM yang hendak dicapai adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi KPM adalah melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Baiklah, seterusnya adalah mengenai rancangan pembangunan pendidikan mengikut rancangan Malaysia. Rancangan pembangunan pendidikan dalam RMK pertama pada tahun 1966 sehingga 1970 adalah bermatlamatkan memantapkan sistem pendidikan sebagai ejen perpaduan. Rakyat yang berbilang kaum dapat disatukan melalui perkembangan pendidikan yang diusahakan oleh kerajaan. Bagi RMK kedua pada tahun 1971 sehingga 1975 pula, sistem pendidikan bahasa Melayu telah dijadikan sebagai pengukur perpaduan. Penggunaan bahasa Melayu telah dipertingkatkan di kalangan semua pelajar, tidak kira bangsa dan juga kaum. Seterusnya adalah RMK ketiga iaitu pada tahun 1976 sehingga 1980 di mana ia adalah masa untuk pendidikan menetapkan matlamat pemupukan perpaduan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Semua peringkat pelajar juga perlu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Bagi RMK keempat iaitu pada tahun 1981 sehingga 1985 pula, ia adalah bermatlamatkan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Kita teruskan lagi dengan rancangan pembangunan pendidikan RMK kelima pada tahun 1986 hingga 1990 dengan matlamat memajukan ekonomi negara melalui perkembangan pendidikan yang dijalankan oleh kerajaan.
RMK ke-6 pada tahun 1991 hingga 1995 pula menetapkan matlamat negara menuju ke arah dasar pembangunan negara. Salah satu dasarnya adalah dasar pendidikan yang telah dijalankan. Seterusnya adalah RMK ke-7 dan RMK ke-8. RMK ke-7 pada tahun 1996 hingga tahun 2000 dengan matlamat memperkukuhkan sains dan teknologi serta meningkatkan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Latihan kemahiran di institusi latihan awam dan swasta dijalankan secara besar-besaran dengan tujuan meningkatkan enrollment dan keluaran tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal. Bagi RMK ke-8 pada tahun 2001 hingga tahun 2005 pula, matlamat pendidikan iaitu menerapkan nilai-nilai dan etika moral. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi penekanan yang serius akan penerapan nilai murni dalam sistem pendidikan di Malaysia sebagai elemen merantas kurikulum yang perlu diterapkan oleh semua guru. Seterusnya, RMK ke-9 pada tahun 2006 hingga 2010 menetapkan matlamat pendidikan iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama. RMK ke-10 pada tahun 2011 hingga 2005 pula membangunkan dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional serta paras produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja negara berpendapatan tinggi. RMK ke-11 pada tahun 2011 hingga 2020 bermatlamat untuk meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju bagi menyediakan siswaza untuk menghadapi masa hadapan yang dinamik melalui penerapan pengetahuan dan kemahiran yang kritikal serta memupuk etika dan akhlak dari peringkat prasekolah hingga pendidikan tinggi. RMK ke-12 pada tahun 2021 hingga 2025 pula bermatlamat ke arah pendidikan tinggi yang berkualiti. Kesan daripada pandemik yang telah berlaku menyebabkan kesihatan mental paling buruk pada murid-murid dalam kalangan golongan berpendapatan rendah B40. Oleh itu, Pelan Pemulihan Pendidikan Negara bagi memastikan semua murid-murid negara ini kembali belajar dan menamatkan alam persekolahan mereka. Berikut ialah 3 objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan kepada akses pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid dan mengoptimumkan kecukupan sistem. Objektif yang kedua pula ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun. Dan objektif yang ketiga ialah menggariskan program transformasi penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Terdapat 3 gelombang sepanjang tempoh PPPM.
Gelombang yang pertama yang dijalankan bermula tahun 2013 sehingga 2015. Antara program yang dijalankan adalah yang pertama, program transformasi daerah, merombak IPG dan latihan pra-perkhidmatan. Ketiga, melaksanakan satu bestari net ke semua sekolah. Keempat, melaksanakan KSSR dan Bahasa Melayu SJK. Kelima, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional. Keenam, meningkatkan enrolment prasekolah dan sekolah menengah. Ketujuh, mentransformasikan kementerian dengan meletakkan pemimpin terbaik. Masih lagi pada gelombang yang pertama. Ke-8, memperluaskan Linus dan penguasaan berbahasa Inggeris. Ke-9, mewujudkan pembimbing, pengetua atau guru besar sekolah band 5, 6 dan 7. Ke-10, membina soalan peperiksaan berelemen kemahiran berfikir aras tinggi. Ke-11, meningkatkan standard pengajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ke-12, mengukuhkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui kurikulum, pengujian dan latihan guru. Kita teruskan lagi dengan gelombang yang kedua yang bermula pada tahun 2016 sehingga 2020. Antara program yang dijalankan di dalam gelombang yang kedua ini adalah yang pertama, melaksanakan KSSM dan KSSR semakan semula. Kedua, meningkat minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Ketiga, memperoleh akreditasi antarabangsa kurikulum matrikulasi. Keempat, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus. Kelima, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi. Keenam, menyusun semula peranan bahagian utama KPM, JPN dan PPD. Ketujuh, pilihan program untuk meningkatkan pendedahan bahasa Inggeris. Ke-8, memacu inovasi ICT untuk pembelajaran jarak jauh dan terarahkan diri. Ke-9, meningkatkan sokongan kepada guru bagi penambahbaikan pengajaran. Ke-10, memperluas pilihan pendidikan vokasional melalui pendidikan vokasional swasta. Gelombang yang ketiga adalah gelombang yang terakhir dalam PPPM yang bermula pada tahun 2021 sehingga 2025. Program ini masih lagi dilaksanakan pada masa kini. Antara program yang dijalankan adalah yang pertama, melaksanakan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas. Kedua, membudayakan kecemerlangan profesional keteladanan rakan setugas. Ketiga, meningkatkan inovasi kemahiran berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Keempat, pengstrukturan semula sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. Kelima, mempertingkatkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan. Dan yang terakhir, memperkasa kementerian dan menginstitusikan transformasi melalui pengukuhan kemajuan kerjaya pegawai kementerian. Terdapat 11 anjakan yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula pada tahun 2013 sehingga 2025. Antaranya adalah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kedua, memastikan setiap gurid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Keenam,
mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ke-8, transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, sektor swasta secara meluas. Ke-10, memastikan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan accountability awam. Baiklah, pembentangan ini diteruskan dengan topik 7 teras utama pendidikan tahun 2023. Teras pertama adalah meliputi komunikasi antara kementerian dan sekolah agar lebih cekap dan telus bagi mengurangkan kesenjangan birokrasi dalam urusan guru dan murid. Sebarang aduan, cadangan dan pertanyaan boleh dikemukakan terus melalui pelbagai saluran rasmi yang disediakan oleh KPM, termasuklah Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA, Adu Buli dan Kaunter Khidmat Pelanggan. Baiklah, seterusnya adalah teras yang kedua, di mana teras ini memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Kementerian Pendidikan Malaysia yakin akan dapat mewujudkan suasana yang harmoni yang akan menghindari gejala negatif seperti gangguan seksual, buli, ekstremisme, gangsterisme dan vandalisme. Bagi teras yang ketiga pula, ia adalah mengenai kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40. Teras ini menekankan malnutrisi, peranti dan ruang belajar. Kementerian Pendidikan Malaysia akan bekerjasama rapat dengan kementerian yang berkaitan dalam memastikan isu kemiskinan keluarga yang memberi impak langsung kepada pendidikan anak-anak dapat dibantu dengan wajar. Teras seterusnya iaitu teras keempat, keciciran pendidikan dan masalah literasi, rapatkan kesenjangan pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan dan masalah literasi serta numerasi agar kesenjangan pendidikan yang wujud dapat dirapatkan. Teras kelima pula, kebajikan guru sebagai teras keberkesanan penyampaian pendidikan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan para guru diberi sokongan profesional berterusan yang sewajarnya dan memberi tumpuan kepada kebajikan termasuk tekanan yang dihadapi oleh guru disebabkan beban tugas dan berjauhan daripada pasangan. Bagi teras ke-6 pula, ubah suai dan naik taraf sekolah daif terutamanya di Sabah dan Sarawak. KPM memberi tumpuan dalam usaha mengubah suai dan menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan yang daif terutamanya di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, teras yang terakhir iaitu teras ke-7 adalah peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Kementerian akan membuat libat urus bersama dengan agensi pusat bagi meningkatkan keupayaan pendidikan digital di institusi pendidikan di bawah KPM. Antara cabaran yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah seperti aspek perkhidmatan guru. Banyak isu dalam perkhidmatan guru seperti gaji rendah, kurang guru lelaki, kesukaran bertukar sekolah dan banyak lagi.
Hal ini telah menyebabkan terjejasnya prestasi dan kualiti pengajaran guru. Bagi KPM pula, cabaran yang dihadapi adalah seperti menyediakan kemudahan, allowance dan faedah bagi meningkatkan motivasi guru. Dan cabaran yang kedua adalah kesukaran menerima konsep intensif teknologi. Di Malaysia, tradisi federalisme, birokrasi dan sentralisasi masih kuat dan sukar diubah. PPD dan sekolah dianggap kurang berkebolehan membuat keputusan, menjalankan kuasa dan autonomi serta menjalankan sebahagian daripada dasar dan tanggungjawab pengurusan sekolah. Seterusnya adalah cabaran yang ketiga dari segi ilmu dan kepakaran. Kajian KPM dan World Bank 2012 menunjukkan aplikasi One Destarinet kurang digunakan dalam proses PDP di sekolah-sekolah. Walaupun kerajaan sudah membelanjakan 6 bilion ringgit Malaysia untuk melaksanakannya. Cabaran yang keempat pula adalah pembangunan prasekolah dan pendidikan khas. Kelas prasekolah dibina bergabung dengan sekolah rendah dan biasanya memperuntukkan hanya 2 kelas sahaja. Jumlah demikian tidak cukup untuk memberi pendidikan prasekolah percuma kepada semua kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Selain itu, kita ada cabaran yang kelima iaitu prasarana sosial untuk kawasan pedalaman. Banyak kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak khasnya masih kekurangan infrastruktur sosial seperti jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik dan banyak lagi. Dan cabaran yang terakhir, perluasan pendidikan vokasional aras tinggi. Situasi di Malaysia seperti pelatih vokasional yang mendapat sijil kemahiran tetapi kualiti produk mereka masih diragukan, iaitu pelatih dari kolej vokasional masih belum mencapai kompetensi tinggi dalam melakukan kerja. Okey, sebagai kesimpulan, kesungguhan KPM dalam memastikan hala tuju dan matlamat ketujuh-tujuh teras ini dicapai dapat dilihat menerusi senarai pelaksanaan gerak kerja serta pencapaian dalam tempoh RMK ke-12 ini. Antaranya melibatkan bantuan persekolahan, penyediaan infrastruktur, penyediaan sumber pendidikan berkualiti, menangani isu bebanan para guru termasuklah pengisian program-program persekolahan.